Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kurnianya pada pagi ini kita boleh menyambung Doro Hadis 40 karya Imam An-Nawawi pada siri yang ketiga. Kedua kalinya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum University Tun Hussein On Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi ini kita akan sambung hadis yang ketiga, yaitu berkenaan dengan rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shami ramadana rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada sahabat Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Mendirikan solat, membayar zakat, haji dekat Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berkenaan dengan rukun Islam ini merupakan hadis yang sangat agung faedahnya di sisi Islam. Ianya mengandungi kaedah-kaedah dan hukum hakam di dalam Islam. Oleh itu, kita boleh mengambil beberapa pengajaran berkenaan dengan hadis tersebut. Antaranya adalah berkenaan dengan binaan Islam, yang mana binaan Islam ini terdiri daripada 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua adalah mendirikan solat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat haji. Dan yang kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Binaan pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Membaca 2 kalimah syahadat ini bermaksud bahawa kita telah ikrar, meyakini dengan seyakin-yakinnya kewujudan Allah Subhanahu wa taala, serta kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kemusyrikan. Kemudiannya kita tasdik ataupun meyakini ataupun membenarkan
bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi binaan yang pertama ini adalah binaan yang asas, sebagai asas daripada binaan-binaan yang lain. Kerana dengan binaan pertama, iaitu 2 kalimah syahadat, baginda ini diperintah oleh Allah untuk memerangi orang ramai sehingga mereka ini bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Demikian juga disebutkan dalam hadis lain bahawa sesiapa yang telah mengucap lafaz La ilaha illallah saja, mengucap dengan ikhlas, maka akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahawa lafaz La ilaha illallah adalah yang paling asas, yang paling utama. Kerana dengan kita mengucap lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seseorang telah masuk Islam dan dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan orang tersebut yang pertama adalah tidak diperangi, yang kedua adalah dia akan masuk syurga. Ini adalah kelebihan binaan yang pertama. Kemudian binaan yang kedua adalah mendirikan solat ataupun sembahyang. Maksud kita mendirikan solat adalah kita menjaga solat 5 waktu dengan cara kita menjalankannya sesuai ataupun sesuai dengan waktunya lah pada masanya. Kemudian kita menjalankan dengan mengetahui, kemudian istilahnya kita dah tahu apa itu syarat-syarat untuk solat, rukun-rukun solat, serta menjaga adab-adab dan sunnah solat tersebut. Jadi maknanya rukun-rukun yang ada dalam solat, adanya rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi, kita jalankan dengan sempurna. Kemudian juga dinyatakan sini kita menjaga adab. Apa itu adab-adab dalam solat? Adab-adab dalam solat adalah contoh, kita beribadah solat dengan menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang kemas, pakaian yang sopan. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maknanya memang kita memang perlu untuk lebih beradab. Mana kita perlu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dengan orang ramai pun, kita menggunakan pakaian yang kemas, yang baru, kemudian yang wangi-wangi. Takkan kita ketika menghadap Allah hanya menggunakan pakaian yang ketat, pakaian yang hanya menutup aurat segedar sahaja, ataupun istilahnya tidak menggunakan wangi-wangi ataupun bersih. Jadi maknanya sangat elok sekiranya kita solat adalah contohlah, selepas dari kebun mandilah sekejap, kemudian kita ganti guna baju yang elok, kemudian kita guna wangi-wangi, kemudian barulah kita melaksanakan solat. Kemudian juga sunat-sunat solat. Sebelum kita solat fardu, kita solat qobliyah ataupun solat ba'diyah, ataupun selepas solat kita berzikir. Jadi dengan kita menjalankan solat, maka ianya memberi kesan kepada fizikal ataupun spiritual kita. Jadi kelebihan solat adalah boleh membawa kepada kesejahteraan secara fizikal ataupun secara spiritual. Jadi gerakan-gerakan solat ini mengandungi istilahnya sesuatu faedah. Kemudian juga bacaan-bacaan solat pun mengandungi faedah secara spiritual. Oleh itulah dinyatakan di dalam Al-Quran, Waqimis shalah
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi Allah berfirman bahwa dirikanlah solat. Sesungguhnya solat ini tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi maknanya sekiranya kita betul-betul melaksanakan solat sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat, adab dan sunat-sunatnya, solat tersebut akan menjaga kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi contohlah, tuan-tuan nak melakukan perbuatan yang tidak elok, perbuatan maksiat. Jadi sebelum kita melaksanakan perbuatan maksiat, kadang kita teringat, oh elok kita nak solat jamaah dahululah. Solat jamaah dahulu. Jadi kita nak tengok wayang lepas isyak, kita pergi masjid ataupun surau solat berjemaah. Kemudian solat dengan istilahnya kita melaksanakan syarat, rukun, kemudian adab dan sunah-sunahnya kita jalankan dengan baik. Jadi oleh itulah Allah Subhanahu wa taala akan melalaikan kita ini melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan keji ataupun mungkar, yaitu perbuatan maksiat tadi. Contoh mungkin tengok wayang ataupun perkara yang tak elok. Cara melalaikannya adalah mungkin selepas solat kita lupa sama sekali untuk tengok wayang, ataupun selepas solat kita berbual-bual, berbincang dengan rakan yang lain, ataupun selepas solat ada jamuan makan sehingga kita akhirnya ikut pergi makan, kemudian lalai untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ini nak menunjukkan kelebihan solat tersebut. Kemudian juga dinyatakan solat sebagai tiang agama. Kenapa? Kerana dengan adanya solat inilah maka agama ini berdiri. Iaitu 5 tiang, yaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka tiang, semua adalah tiang-tiang. Sekiranya satu tiang ini kemungkinan contohlah tiangnya patah karena solat ini tak betul ataupun tidak dijalankan, tiada tiang, maka binaan ini menjadi sengit. Kemudian kalau tak mampu menjaganya hingga runtuh. Jadi ibarat adalah solat sebagai tiang. Kemudian binaan yang kedua adalah ita'uz zakat, membayar zakat. Maksud membayar zakat di sini adalah sekiranya kita dah cukup satu nisab daripada harta kita, maka kita wajib membayar zakat tersebut. Dengan syarat harta tersebut adalah memang harta milik kita. Jadi harta yang wajib kita zakati adalah ada kalanya harta perniagaan, harta pertanian, ataupun harta pendapatan. Jadi harta-harta ini ada harta-harta yang sekiranya belum kita bayar zakat, masih terdapat kekotoran. Dengan kita membayar zakat, maknanya harta kita bersih dan suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada satu harta yang maknanya kita bayar bulan-bulan, yaitu harta pendapatan. Jadi harta daripada hasil pendapatan pun wajib untuk kita bayar. Biasanya kita boleh bayar tiap bulan. Namun demikian ini adalah terpulang kepada setiap individu. Cuma untuk kaedah supaya kita ini mudah untuk membayar zakat, kita bayarlah tiap bulan. Kerana kalau kita membayar mungkin dalam 1 tahun, kita membayar contoh kalau sekiranya 1 bulan bayar 200, 1 tahun dah 2.500.
2.400. Mungkin agak berat kalau kita bayar 2.400. Kita bayar bulan-bulan lah 200, lebih ringan. Demikian juga harta perniagaan ataupun harta pertanian. Kita boleh dibenarkan membayar awal, yaitu maknanya membayar ketika bulan-bulan. Contoh, mungkin kita bayar, mungkin terkadang 200 ringgit, 300 ringgit terpulang. Kita kumpul-kumpul sehingga dalam setahun dah cukup zakat kita. Nah, cukup zakat kita yang kita bayar. Ini adalah kaidah mudah untuk kita membayar zakat. Kemudian dinyatakan di dalam Al-Qur'an, yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi dinyatakan ini adalah sifat sebagai orang yang mukmin. Mereka adalah sentiasa membayar zakat. Oleh itulah dinyatakan di sini bahwa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memang wajib untuk membayar zakat. Kemudian zakat yang kita bayar bukan untuk kita sendiri ataupun untuk istilahnya orang lain yang istilahnya tidak memerlukan. Tapi memang zakat ini adalah diberikan kepada asnaf yang memang memerlukan. Jadi asnaf yang memerlukan zakat ini ada 8 asnaf. Jadi zakat-zakat yang mungkin hasil perniagaan, hasil pendapatan, hasil pertanian, zakat ini oleh Majelis Agama terkadang dikumpul kemudian dibagi kepada asnaf yang 8 tersebut. Dengan adanya zakat tersebut, maka secara tidak langsung kita boleh menolong fakir miskin ataupun orang yang memerlukan. Ini adalah kelebihan ketika kita membayar zakat. Kemudian binaan yang selepasnya adalah haji. Haji ke Baitullah. Haji merupakan ibadah secara fisikal, kebanyakan secara fisikal. Kenapa? Kerana ibadah haji ini dijalankan terus secara fisikal, yaitu contoh mungkin kita berlari, berjalan dan lain-lain. Jadi maknanya haji pula istilahnya hanya dijalankan ketika bulan haji saja, tiada bulan lain. Oleh itulah ketika kita nak menjalankan ibadah haji, kenalah perlu menepati beberapa syarat yang memang tak boleh kita tinggal. Apatah lagi kalau kita istilahnya melihat kepada realiti semasa dekat Malaysia, yang mana ketika kita nak haji kena menunggu giliran. Bila kita mendapat giliran untuk menjalankan ibadah haji, selepas mendapat giliran, yang kedualah kita tengok adakah kita ini istilahnya ada istilahnya, contoh mungkin ada duit untuk membayar penuh ibadah haji tersebut. Mana kalau kita dah cukup memang ada duit untuk bayar, maka kita kewajiban. Kemudian juga kita menengok adakah perjalanan yang kita lakukan ini selamat ataupun tidak selamat. Jadi kalau kita tak selamat, jadi kita pun terhalang untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian selepasnya adakah kita sehat atau tak sehat. Karena konsep utama kita kena sehat. Jadi kita tak boleh, maknanya kalau dalam keadaan sakit, maka perkara ini boleh menghalang kita untuk pergi menjalankan ibadah haji. Oleh itulah keperluan sehat adalah sangat baik di dalam Islam. Jadi disebutkan juga dalam hadis, sebaik-baik mukmin adalah orang yang kuat, maknanya sehat. Kuat dan sehat. Kemudian juga dinyatakan bahawa ibadah haji, karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat besar,
pahalanya si Allah Subhanahu wa taala, kemudian sangat berat sekiranya kita untuk menjalankannya. Oleh itulah dinyatakan pahala bagi orang yang menjalankan ibadah haji adalah syurga. Di dalam hadis baginda bersabda, al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada balasan yang lebih layak melainkan adalah syurga. Jadi ini nak menunjukkan bahawa ibadah haji adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, mana kita perlu mengingatkan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi maknanya bagi Allah ini adalah kewajiban, maknanya mewajibkan haji ke Baitullah bagi sesiapa itu man istata'a ilaihi sabila, mereka yang mampu jalannya. Seperti tadilah, dalam keadaan mereka sehat, ada duit ataupun bekal, kemudian perjalanan selamat, kemudian mendapat giliran. Sekiranya keempat tersebut terpenuhi, maka wajib baginya untuk menjalankan ibadah haji. Ketika kita mendapat giliran, janganlah sampai kita menunda. Kerana apa? Kerana kesempatan ini jarang ataupun istilahnya tidak akan terulang semula. Oleh itulah gunakan kesempatan sekiranya kita mendapat giliran ibadah haji. Kemudian selepasnya ataupun yang kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus shahra falyasum. Dalam ayat ini disebutkan bahawa faman syahida minkumus syahra, sesiapa yang menyaksikan, mana bulan lah, menyaksikan bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Ini adalah perintah Allah kepada umat Islam untuk berpuasa. Kemudian ibadah berpuasa ini adalah merupakan ibadah yang dinyatakan sebagai tadkhirun lin nafs, membersihkan jiwa kita, ruh-ruh kita daripada apa? Daripada kekotoran dosa dengan maksiat. Maknanya ketika kita berpuasa pun seseorang ini dia akan lebih fokus untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kerana ketika seseorang berpuasa ini nafsunya tengah lemah. Jadi maknanya ketika nafsu lemah, kemudian gangguan daripada syaitan laknatullah pun maknanya lemah juga. Karena istilahnya yang menggoda ini hanya sikit, maknanya hanya syaitan, nafsu ini dah sangat lemah. Oleh itulah ketika mereka tengah berpuasa, mereka istilahnya sangat mudah untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kemudian ketika mereka berpuasa, maknanya secara kesehatan pun akan menambah kesehatan. Sama ada kesehatan secara fizikal ataupun secara spiritual. Kesehatan secara fizikal, jadi makanan yang sentiasa kita makan setiap hari merupakan punca daripada pelbagai penyakit. Contoh mungkin makanan yang mengandungi gula, garam, perencah ataupun lain-lain. Dengan kita berpuasa, kita mengurangkan kandungan gula, kandungan garam, kandungan perencah.
sehingga kesehatan badan kita semakin lama semakin baik. Kemudian jiwa kita pula semasa berpuasa semakin lama semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengalami ketenangan, kesejahteraan secara spiritual. Dinyatakan juga di dalam hadis bahwa orang yang berpuasa secara beriman, ikhtisaban, mengharapkan pahala, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah berlalu. Dengan kita istilahnya berkurang dosa tersebut, maka dinyatakan kita mendapat istilahnya hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengajaran selepasnya adalah berkenaan dengan hubungan antara rukun satu dengan rukun yang lain. Jadi rukun satu, rukun pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian solat, zakat, haji dan berpuasa. Jadi hubungannya sangat erat. Selepas umat Islam mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian solat secara sempurna, kemudian lepas itu adalah membayar zakat, kemudian sekiranya mampu untuk menjalankan ibadah haji, mereka akan berhaji, kemudian berpuasa bulan Ramadan. Maknanya kelima-lima rukun sekiranya dijalankan secara sempurna akan menjadikan seseorang ini adalah seorang yang mempunyai syakhsiyah yang baik, sebagai insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengajaran selepasnya yang boleh kita ambil adalah bahwa rukun Islam yang termuat di dalam hadis tersebut, maknanya sekiranya umat Islam menjalankan kesemua dengan secara sempurna, yaitu rukun-rukun dah jelas, syarat-syarat dah jelas, kemudian adab-adab, kemudian yang lain sunnah-sunnah kita jalankan, maka ini nak menunjukkan bahwa ianya adalah ibadah yang terbaik, ibadah yang sempurna, ibadah yang sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah-ibadah tersebut eloknya ataupun selayaknya kita jalankan secara istiqomah. Kerana kita dengan istiqomah, maka semakin lama kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara istiqomah adalah perkara yang sangat-sangat berat. Maknanya dalam ibadah, mungkin contohlah, kalau kita solat sunat, mungkin contoh solat sunat qiyamul lail malam, kita boleh melaksanakan qiyamul lail 10 rakaat, ataupun kita boleh membaca Al-Quran 1 juzuk, 2 juzuk. Tapi untuk istiqomah, kita sentiasa melaksanakan solat qiyamul lail 10 rakaat adalah sangat payah. Ataupun membaca Al-Quran 2 juzuk, 3 juzuk berterusan sangat payah. Terkadang kita boleh solat 10 rakaat, kemudian minggu berikut baru solat kemudian. Terkadang kita membaca Al-Quran 2-3 juzuk boleh, tapi kemudian kita akan membacanya semula pada tahun hadapan. Ini nak menunjukkan bahawa perkara istiqomah adalah sesuatu yang sangat berat, yang sangat susah untuk dijalankan oleh setiap individu Muslim. Jadi maknanya seeloknya walaupun sikit, maknanya kita untuk menjalankan ibadah secara istiqomah. Kemudian dinyatakan dalam hadis adalah tentang cabang-cabang daripada iman. Jadi cabang-cabang iman kalau di dalam hadis sebutkan adalah sangatlah banyak, yaitu al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman ini adalah ada 70 cabang lebih.
70. Jadi antaranya kalau sebutan dalam hadis adalah imatatu adza anit thoriq. Maknanya ketika ada kotoran ataupun benda yang menghalang dekat jalan, kita buang. Itu adalah selemah-lemah iman. Ataupun juga di dalam hadis lain, at-tahuru satrul iman. Kebersihan, kesucian adalah sebagian daripada iman. Ini adalah cabang-cabang daripada iman. Jadi ini adalah sebanyak sedikit perkongsian dengan hadis berkenaan dengan rukun Islam. Mudah-mudahan apa yang telah kita kongsikan berkenaan dengan faedah ataupun pengajaran hadis tentang rukun iman boleh kita aplikasikan, boleh kita amalkan dalam kehidupan harian, dan menjadikan kita adalah amalan yang istiqomah, serta kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.